Terlebih dahulu saya nak mengucapkan tahniah kepada saudara Liu Cintong kerana berjaya dipilih sebagai wakil rakyat Dun Peling pada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi-pengundi Dun Peling kerana sekali lagi memberikan kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan untuk mewakili Dun Peling. Ini satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar, kita berjaya pertahankan Dun Peling. Dan sehingga kita lihat bahawa baru-baru ini pengurusi Barisan Nasional Parlimen Pulai, jadi Datuk Nur Jazlan mengatakan bahawa dia tak mau bertanding di Parlimen Pulai dalam PIU yang akan datang. Kerana dia kata undi Barisan Nasional tak boleh menang di Parlimen Pulai. Dia dah menyelah kalah sebelum PIU ke-15 lagi. Ini menunjukkan bahawa sokongan dan kekuatan kita bukan saja di Dun Peling tetapi di Parlimen Pulai sudah ada kekuatan tersendiri. Dan kita sudah tentunya terus kena bekerja keras untuk kita pastikan sokongan yang besar di Parlimen Pulai ini akan dapat kita kekalkan dalam PIU yang ke-15. Dalam PIN Johor baru-baru ini, walaupun kita tidak berjaya menubuhkan kerajaan negeri Johor, tetapi apa yang pastinya ialah bahawa kita lihat Barisan Nasional tak boleh berasa terlalu selesa. Walaupun mereka membentuk kerajaan negeri, tetapi saya nak ingatkan mereka hanya ada sokongan 43% daripada pengundi-pengundi Johor saja yang membuang undi. Maksudnya ada 57% yang tidak menyokong Barisan Nasional. Dan lebih separuh daripada itu menyokong Pakatan Harapan. Ini mesej yang sangat jelas yang kita nak ingatkan pimpinan kerajaan negeri Johor yang baru. Betul, anda menjadi kerajaan negeri hari ini. Dalam sistem demokrasi, kita mengiktiraf kerajaan negeri ini. Kita menerima keputusan bahawa mereka membentuk kerajaan negeri. Tetapi kena ingat, majoriti pengundi yang buang undi menolak Barisan Nasional. Itu hakikat dan itu fakta. Justru itu, saya nak mengatakan bahawa kita akan memainkan peranan kita sebagai pembangkang yang konstruktif dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Dan saya pasti Datuk Seri Salahuddin Ayub, Saudara Lin Cintong bersama-sama dengan semua adun Pakatan Harapan akan memainkan peranan check and balance, akan memantau mereka, akan semak mereka, akan imbang mereka sepanjang masa di negeri Johor. Ini peranan kita. Justru itu saya pada hari ini nak mengambil kesempatan untuk menggariskan beberapa pandangan dan cadangan dan seruan kepada kerajaan negeri Johor supaya hormati sistem demokrasi dan hormati juga suara yang rakyat telah nyatakan melalui proses pilihan raya. Yang pertamanya, saya menyeru Menteri Besar Johor dan kerajaan negeri Johor untuk mengiktiraf jawatan Ketua Pembangkang Dun Negeri Johor secara rasmi. Kerana sebelum ini di Dewan Undangan Negeri tidak ada satu pengiktirafan secara rasmi kepada jawatan Ketua Pembangkang. Sudah sampai masanya Ketua Pembangkang diiktiraf sebagai satu jawatan rasmi dalam Dun Negeri Johor dan diberikan penghormatan itu supaya Ketua Pembangkang boleh memainkan peranan untuk memimpin suara pembangkang dalam Dun Negeri Johor. Soal siapa jadi Ketua Pembangkang, saya terpulang kepada pimpinan Pakatan Harapan Johor untuk membuat keputusan secara konsensus yang akan dibuat sebelum pembukaan rasmi Dewan Undangan Negeri Johor yang akan datang. Yang keduanya, saya juga nak mencadangkan supaya
pengurusi jawatan kuasa kira-kira awam negeri ataupun PAC dipengurusikan oleh seorang adun daripada pembangkang. Ini untuk memastikan urus takdir yang lebih baik supaya satu sistem check and balance yang lebih berkesan. Dan ini telah pun dilaksanakan di Parlimen. Kerana sejak kita mengambil alih pada tahun 2018, Pakatan Harapan melantik ahli Parlimen Pembangkang untuk menjadi pengurusi PAC Parlimen. Dan sekarang ini ahli Parlimen daripada DAP yang menjadi pengurusi PAC di Parlimen. Jadi sampai masanya di Johor juga, PAC negeri mesti dipengurusikan oleh adun dari pembangkang. Yang ketiganya, saya juga nak menyeru supaya kerajaan negeri Johor untuk menubuhkan lebih banyak jawatan kuasa dalam Dewan Undangan Negeri untuk memantau perjalanan dan pentadbiran kerajaan negeri Johor. Ini telah pun kita laksanakan di negeri-negeri di mana Pakatan Harapan memerintah seperti di Selangor. Dan di Parlimen, kita telah pun memperjuangkan supaya lebih banyak select committee ditubuhkan. Supaya ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang memainkan peranan check and balance yang lebih berkesan terhadap setiap pelaksanaan dasar dan juga tindakan daripada kerajaan negeri. Yang keempat, saya nak juga seru supaya kerajaan negeri Johor yang baru ini membuka satu budaya politik baru dan melaksanakan apa yang mereka janjikan dalam manifesto mereka, iaitu memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua kerusi Dewan Undangan Negeri Pembangkang. Ini sesuatu yang mesti kita laksanakan kerana ini adalah satu budaya politik dasar yang kita nak lihat adil kepada semua pengundi. Sebab pilihan rakyat mesti dihormati, tak kira siapa memerintah. Di Dun Peling, majoriti pengundi Peling mahukan Pakatan Harapan mewakili pengundi di Peling. Justru itu, sumber dan juga peruntukan kerajaan mesti diberikan secara sama rata kepada kawasan Dun Peling dan juga kawasan-kawasan lain. Supaya wakil rakyat kita dapat menyalurkan bantuan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat di kawasan yang kita wakili. Itu 4 cadangan saya dan saya harap ini dapat diperjuangkan bersama-sama oleh semua adun Pakatan Harapan di negeri Johor supaya kita lihat ada perubahan institusi dalam negeri Johor ini. Itu agenda yang sangat penting yang mesti kita laksanakan. Ini 4 perkara yang saya gariskan, saya harap dapat direalisasikan dalam penggal baru di negeri Johor ini. Dan yang keduanya sudah tentunya saya juga nak mencadangkan dan menghasratkan wakil rakyat negeri di dalam DAP maupun dalam Pakatan Harapan untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ini agenda kedua yang sangat penting. Kesejahteraan rakyat itu adalah asas kepada perjuangan kita. Kita nak rakyat sejahtera. Kita masuk politik, kita masuk pilihan raya, nak jadi wakil rakyat, nak tubuh kerajaan. Hanya ada satu sahaja agenda paling utama kita, iaitu untuk mensejahterakan rakyat. Untuk membawa kebahagiaan kepada rakyat. Itu adalah tugas utama kita sebagai pemimpin politik. Kesejahteraan rakyat itu berlandaskan kepada pelbagai faktor, pelbagai aspek. Bukan sahaja ekonomi, kebajikan, tetapi pada hari ini salah satu isu yang sangat utama iaitu alam sekitar. Masalah perubahan iklim telah menjadi masalah dunia pada hari ini. Ramai yang mungkin kata bahawa itu bukan masalah kita, itu dunia punya masalah. Tetapi kena ingat, masalah dunia juga akan memberikan kesan kepada kita. Hari ini kita lihat di seluruh negara, kita selalu ada hujan lebat, ada banjir besar yang berlaku. Di kawasan-kawasan yang dulu tak pernah banjir, hari ini banjir. Tanah runtuh berlaku di merata tempat. Ini semuanya ada kesan, ada kaitan dengan masalah perubahan iklim dunia. Jadi, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita mesti memperjuangkan dasar-dasar untuk menangani isu perubahan iklim.
dan bagaimana kita memainkan peranan untuk memastikan kita ada kesiapsiagaan yang lebih tinggi, persediaan yang lebih baik menghadapi sebarang bencana di kawasan-kawasan kita. Umpamanya di Dun Peling, saya difahamkan banjir kilat selalu berlaku. Ini satu masalah besar di kawasan ini. Saya mencadangkan kepada Adun Peling supaya memperkasakan respons tim kita. Kita bekerjasama, kita bagi cadangan dasar kepada kerajaan untuk buat lebih baik. Tetapi di peringkat pusat khidmat, kita juga ada tindakan kita sendiri. Termasuk kita tubuhkan pasukan respons kita sendiri. Supaya kalau ada apa-apa berlaku, kita menjadi respons pertama kepada kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Kita ada pasukan penyelamat kita sendiri. Ini sesuatu yang boleh kita lakukan secara proaktif. Jadi itu adalah harapan saya supaya adun-adun kita memainkan peranan yang konstruktif dalam mensejahterakan rakyat, dalam menyelesaikan masalah rakyat. Dan seterusnya sudah tentunya kebajikan dan ekonomi rakyat. Itu juga mesti kita bagi satu perhatian yang serius. Kita tahu bahawa ekonomi negeri Johor sudah terkesan selama 2 tahun ini. Hari ini pembukaan sempadan Singapura dengan Malaysia dibuka semula pada hari ini. Jadi kita harap lebih banyak inisiatif bagaimana kita nak memajukan ekonomi kita. Ada banyak idea cadangan daripada pemimpin dan juga adun kita. Bagaimana mendapat manfaat dan faedah daripada pembukaan semula sempadan ini untuk memajukan ekonomi di negeri Johor dan di kawasan-kawasan kita. Kita juga kena pastikan bahawa peluang pekerjaan yang lebih baik kepada anak-anak muda. Kita harap satu hari nanti tak perlulah setiap ataupun ramai anak muda di Johor ini perlu pergi ke Singapura. Kita faham Singapura menawarkan pulangan yang lebih besar kerana mata wang mereka besar. Tetapi kita harap untuk jangka masa panjang, negeri Johor juga perlu ada peluang pekerjaan yang lebih baik kepada anak-anak muda kita. Supaya kita boleh bekerja di kawasan kita sendiri, di negeri kita sendiri. Jadi banyak lagi kerja yang menunggu kita. Saya berharap adun-adun kita akan memainkan peranan dengan konstruktif, dengan baik, supaya kita sama-sama memajukan negeri Johor. Dan yang paling penting, memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa Pakatan Harapan akan terus memainkan peranan dengan baik, dan Pakatan Harapan adalah sebuah gabungan politik yang boleh diyakini oleh rakyat. Boleh diyakini oleh rakyat Johor bahawa kita ada kemampuan mentadbir negara kita dan mentadbir negeri kita. Saya nak memberikan kata-kata semangat kepada saudara Liu Sintong dan pasukannya kerana kejayaan kita mempertahankan 10 kerusi merupakan satu semangat baru kepada DAP dan kepada Pakatan Harapan. Ramai yang rasa kita tak boleh menang lebih daripada 4 kerusi sebelum PIN Johor. Dia kata Pakatan Harapan kali ini teruklah. DAP pun teruk walaupun menang besar pada PIU lepas. 14 kerusi kita menang. Dia kata kalau boleh pertahan 4 kerusi sudah kita menang. Tapi akhirnya kita membuktikan kita berjaya pertahankan dan menang di 10 kerusi di seluruh negeri Johor. Tambahan pula Datuk Seri Salahuddin Ayub juga mempertahankan kerusi beliau dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, jangan putus asa. Saya yakin dengan kerja yang kuat, dengan semangat yang tinggi, kita masih ada peluang untuk menawan kembali Putrajaya dalam PIU yang ke-15. Mari kita menggunakan Johor sebagai satu pemangkin kepada satu semangat baru untuk kita menghadapi PIU yang ke-15. Dan kita sama-sama, kita kerja kuat, kita pastikan kita menang dalam PIU yang ke-15 di peringkat parlimen dan menubuhkan kerajaan persekutuan yang baru. Dengan kata-kata itu, saya dengan segala hormatnya merasmikan Pusat Khidmat dan Pejabat Adun Peling yang baru. Sekian, terima kasih dan Neri Wanakkam.